Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada murid yang berada di rumah. Cikgu harap semua berada dalam keadaan baik, sihat, walafiat, dan semoga kita akhirnya dapat berjumpa secara bersemuka di sekolah nanti. Jadi untuk minggu ni masih lagi kita belajar secara online ataupun kamu sedang menonton video ini, cikgu akan rakamkan ini. Dan cikgu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat pada kamu semua. Okey. Tajuk yang pertama yang kita belajar dari mata pelajaran pendidikan jasmani ini adalah nilai unit 1 iaitu jadi yang terbaik. Okey, kita lihat apa yang kita akan pelajari. Okey. Apa yang kita pelajari pada minggu ini ialah berkaitan gimnastik. Kamu mungkin pernah dengar ataupun mungkin baru dengar. Tapi sukan ni dah lama dah ada. Di dunia ni dipertandingkan dalam sukan di peringkat dunia iaitu dalam sukan Olimpik. Di Malaysia kalau seingat saya dalam Sukma sukan Malaysia pun ada. Tapi untuk buat masa ini acara sukan tidak dapat dipertandingkan. Jadi kalau kamu nak tonton banyak video-video dalam YouTube berkaitan gimnastik seperti dalam gambar yang ditunjukkan. Okey, apa itu gimnastik? Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi pergerakan yang berulang-ulang dan memerlukan kekuatan fizikal, kebolehlenturan. Kekuatan fizikal ni tangan kamu, kaki tu kuatlah. Kebolehlenturan seperti kamu solat tu lah bagi agama Islam, rukuk, sujud, sujud badan kamu bengkok itu lenturlah dinamakan, itu dalam kaedah melenturkan tubuh kita. Okey, kesedaran kinestetik seperti hamur tangan dan lirian tangan. Okey. Untuk pelajaran hari ini, kemahiran yang kamu pelajari ialah berkaitan kemahiran dinamik, imbangan dinamik. Apa itu imbangan dinamik? Iaitu yang kamu pelajari ialah berkaitan dua aktiviti, iaitu kereta sorong berganda, double wheelbarrow ataupun flip-flop. Okey, standard pelajaran iaitu kamu dapat melakukan imbangan dinamik, flip-flop dan kereta sorong berganda dan menjelaskan anggota badan yang terlibat untuk mengekalkan keseimbangan. Okey. Seterusnya, objektif pembelajaran. Di sini yang di akhirnya kamu akan dapat lakukan inilah, melakukan imbangan dinamik, flip-flop dan kereta sorong berganda dengan baik. Menjelaskan dua anggota badan yang terlibat dengan mengekalkan keseimbangan. Apa anggota badan yang terlibat untuk kita kekalkan keseimbangan? Okey, sebelum kita mulakan aktiviti, pastikan kamu buat aktiviti memanaskan badan. Memanaskan badan. Okey, ini salah satu caranya lah. Okey, kamu boleh tonton dulu. Kita tengok apa aktivitinya. Ini antara contoh-contoh aktiviti. Slow rocking button kick. Angkat kaki, tendang ke belakang. Pinggul kamu, kaki angkat. Kamu bergerak. Buatlah dalam lakuan 10 ataupun 15 kali. Okey, aktiviti kedua kamu boleh lakukan ni high, ni pull. Naikkan untuk tinggi. Tangan kamu ke bawah. Badan kena tegak. Bila melakukan aktiviti ni, badan mesti berada dalam keadaan tegak. Seperti dalam video. Okey. Ini aktiviti ketiga yang kamu boleh laksanakan iaitu arm swing lateral step. Maksudnya kita tolak kaki ke belakang dalam keadaan yang lurus dan tangan kamu silang. Kaki sini lurus. Okey, cikgu berhenti di sini dulu. Banyak lagi video yang dalam ni. Cuma ni 3 saja menggunakan. Okey.
Okey, ni contoh gambar pun ada cikgu berikan di sini ya. Dalam ni nanti kamu boleh rujuk semula bahan ni. Ini antara aktiviti dia tadi kamu buat, dan ada berapa? 6 10 aktiviti ya yang boleh dilakukan. Nanti cikgu share dia punya link video YouTube ya, yang kamu boleh tengok ya. Okey. Selepas buat aktiviti mana badan, kita juga mesti buat regangan otot, sebab otot kita ni kena kerja keras untuk lakukan aktiviti. Jadi kamu kena pastikan otot kamu tu bersedia untuk jalankan aktiviti yang kamu akan laksanakan supaya tidak bercedera, tidak berlaku kecederaan ya. Okey, itu contohnya. Aktiviti mesti bermula daripada bahagian atas badan, iaitu dari kepala hingga ke bahagian kaki. I'm in it just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killer that these critics say used to. Victorious, victorious, victorious. In this day and age, I got time for innovation, time to be creative, time to big the waste of my time on critics. Okey, saja. Dan ini contoh lain ya, ada dalam aktiviti, kamu boleh rujuk. Okey, apa itu imbangan dinamik? Kalau lihat pada gambar tu rasanya kamu dah boleh faham apa itu imbangan. Maksudnya ini yang dikatakan anggota badan apa yang kamu gunakan untuk imbangan. Kamu boleh lihat kat sini ya, tangan, kaki, bahagian tengah badan, abdomen. Kebolehan mengekalkan keseimbangan ketika pusat graviti berubah. Di graviti ni di permukaan ni lah. Maksudnya kita berada di atas. Tapi kita tak melompat. Kalau melompat itu dipanggil kita berada, berubah juga pusat graviti, tapi akhirnya kita jatuh. Okey. Okey, dua kemahiran yang perlu kamu pelajari hari ini adalah kereta sorong berganda. Ini melibatkan 3 individu dan flip-flop. Flip-flop. Flip-flop ni kita bermula dalam keadaan tekan tubi, akhirnya bergerak pusingkan badan. Yang penting tekan tubi tu tangan kita mesti lock kunci. Maksudnya lurus, dan permukaan tapak sokongan ni panggil tapak sokongan ya. Ni jarak 2 ni dipanggil tapak sokongan ya. Tapak sokongan antara seluas bahu. Tak boleh terlalu rapat, tak boleh terlalu besar ruang dia ya. Okey. Okey. Kekuatan anggota tangan, bahu, belakang, abdomen. Abdomen ni bahagian perut kita ya, penting dalam mengekalkan kestabilan keseimbangan tubuh semasa bergerak. Okey, apa yang penting di sini kalau kamu lihat tempat di mana dipegang? Di bahagian lutut. Tak boleh di belakang ataupun di depan. Yang kedua, tangan. Dekam ni dipanggil dekam. Dalam keadaan tapak sokongan ni mesti buka seluar bahu dan mesti tegak. Mesti tak boleh bengkok. Dan pergerakan dia. Yang tiga yang paling penting, pergerakan bersama-sama di sini nyatakan. Maksudnya, mungkin orang yang memberi arahan yang ni lah. Rakan yang ni dia akan beri arahan dan yang lain kena ikut. Kalau kata bergerak kanan, kanan dulu. Tangan kanan bergerak, tangan kanan yang bergerak dan kaki kanan yang bergerak. Tak boleh orang depan bergerak, nanti dia jatuh. Ke depan ya. Okey. Ini bagaimana kereta sorong berganda dilakukan. Murid A dalam kedudukan dekam. Nampak A dekam. Ini dekam. Murid B meletak kedua belah kaki yang lurus di atas bahagian badan belakang bahagian murid A dan menyokong berat badan. Murid A menyokong berat badan B. Maksudnya orang A ni kena lebih berat daripada B lah. B kalau boleh orang ringan lah. Murid C berdiri antara dua kaki A. Maksudnya dibahas dari celah-celah antara dua kaki A dan lurus sehingga selari dengan peha. Mengangkat kaki murid A lurus selari dengan bahagian peha. Jangan rendah sangat, parah lutut nanti susah. Sebab badan kena tegak. Kereta sorong bergerak ke hadapan mengikut kedua-dua hadapan dengan kedua-dua tangan murid A dan B bergerak mengikut giliran kiri dan kanan bersama-sama. Ini penting. Bergerak bersama. Okey, kita tonton videonya. Okey, tonton video macam mana melakukan
Okey, langkah keselamatan mesti melakukan imbangan dinamik, pastikan permukaan lantai padang rata dan selamat. Kita sesuai, kalau jangan guna permukaan yang keras lah, bahaya. Boleh buat di padang ataupun di tilam. Silam. Pastikan pergerakan ketiga murid seragam dan sentiasa berkomunikasi. Itu yang saya cakap tadi, untuk kekalkan imbangan. Maksudnya seorang yang beri arahan, yang lain ikut bersama-sama dan bergerak bersama-sama. Tak boleh orang depan gerak dulu, orang belakang tak gerak lagi. Nanti melibatkan berlaku kesilapan dan boleh berlaku kecederaan. Yang penting kita nak mengelakkan daripada berlakunya kecederaan. Okey, ini kemahiran yang kedua, iaitu flip flop. Flip flop ni melibatkan deltoid. Deltoid ni bahagian bawah kita lah, ngotot di sini. Nak kuat, macam mana nak kuat? Kita banyak aktiviti untuk kuat ni, angkat barang berat. Tapi di rumah banyak, tolong ayah awak angkat air pun dah boleh menguatkan deltoid. Siram pokok, tolong angkat air siram pokok. Tolong mak angkat barang-barang balik daripada pasar, pun boleh menguatkan. Okey. Koordinasi. Apa koordinasi? Koordinasi ni dari segi dua aktiviti yang kita jalankan serentak. Contoh macam main badminton. Kita melompat, kita buat pukulan, rejaman, smash. Lompat dan buat pukulan. Dua aktiviti serentak. Ini pun sama. Daripada kita keadaan tekan tubi ni, tekan tubi, dekam, hingga kita pusingkan badan ke atas. Dan yang penting tangan mesti lurus dan tegak. Luas tapak sokongan ni buka seluas bahu. Tak boleh rapat, tak boleh rapat. Macam ni rapat tak boleh. Jarak sangat pun tak boleh. Jadi luas bahu sahaja. Okey. Bagaimana flip flop dilakukan? Berada dalam kedudukan tekan tubi. Ini yang pertama, tekan tubi. Yang pertama, tekan tubi. Ini yang pertama. Yang pertama, tekan tubi. Lepas tu kita pusingkan, tolak badan ke atas menggunakan tangan. Ni ada 1, 2, 3, 4 tapak sokongan. 2 tangan, 2 kaki. Yang ini bila kita naik ke atas, tangan kita dah 1 tinggal di bawah, kaki pun tinggal 1. Pusing serentak kaki dan tangan. Kemudian pusingkan badan ke belakang dan ulang lakukan flip flop ke posisi asal. Okey, kita tengok. Apa informasi penting yang perlu kamu tahu? Ialah deltoid ni, bahagian deltoid tadilah. Deltoid perlu kuat. Antara faktor mempengaruhi imbangan termasuk luas tapak sokongan. Ni luas tapak sokongan. Luas tapak sokongan. Kekuatan anggota tangan, bahu, belakang, abdomen penting dalam mengekalkan kestabilan keseimbangan tubuh semasa bergerak. Koordinasi penting dalam mengekalkan imbangan. Koordinasi tadi bila pusing lah. Okey. Kita tengok video. Macam mana dilakukan flip flop? Nampak? Tangan lurus, pusing. Selesai. Kita pergi kepada kepentingan imbangan dinamik. Ada dua. Salah satu untuk kita ni, kalau nak jadi seorang atlet ataupun tak kisahlah, kita tak atlet pun kita akan bermain bersukan. Jadi dalam permainan apa pun kita berlari. Bila berlari, kita perlu imbangan. Sebab tu bila kawan satu sikit jatuh. Jadi imbangan ni penting. Permukaan yang tak rata, boleh kita menyebabkan jatuh. Tapi kalau mempunyai imbangan yang baik, kita dapat stabilkan badan kita dan tidak jatuh. Yang kedua, mengekalkan keseimbangan apabila pusat graviti dan tapak sokongan berubah. Macam kita buat flip flop tadi, kita ubah daripada 4 tapak sokongan, 2 tangan, 2 kaki, akhirnya kita ubah jadi 1 je tangan, 1 lagi kaki dan tangan bergerak ke atas dan kembali mula 4 tapak sokongan. Boleh dalam melakukan itu dalam keadaan yang dalam adanya koordinasi tubuh badan kita, itu kita boleh lakukan dengan baik. Okey, di akhir sebelum tamat, di sini tak nampak, nanti cikgu akan masukkan balik bahan tugasan ini untuk pentaksiran kamu. Saya mohon kalau boleh kamu hantar, kalau boleh cikgu tak paksa mungkin ada masalah dari segi rakaman dan sebagainya. Kalau boleh
sebaik-baiknya kamu hantar rakaman video pendek saja. Kereta sorong berganda. Yang penting kamu perlu dapatkan bimbingan daripada ibu bapa kamu lah. Jangan lakukan sendiri, bahaya, boleh lakukan cederaan ya. Ataupun orang yang dewasa, abang kamu yang dah besar, kamu minta tolong. Atau gambar, kalau tak boleh video, gambar pelakuan kereta sorong berganda, individu ataupun berganda. Individu pun boleh. Kalau tak ada ramai yang boleh minta tolong, kamu berdua je, buatlah berdua orang. Seorang pegang, seorang bergerak. Tapi kalau ada bertiga, bolehlah berganda. Okey, flip-flop seorang saja. Okey, hantar rakaman video melalui aplikasi WhatsApp. Di talian saya tu saya dah tulis kat situ 0108746916 ataupun muat naik ke Google Classroom. Siapa yang dah masuk dalam Google Classroom tu, yang dah ada tu, boleh muat naik kat situ. Okey, untuk pelaku aktiviti dengan bimbingan ibu bapa ataupun dewasa penting ya, sebab awak kalau di sekolah cikgu yang bantu, cikgu yang lihat. Dengan rakan-rakan kita bantu buat, tapi oleh kerana PKP ni kita tak dapat bersama, jadi kamu kena dapatkan bantuan orang dewasa dan kawasan yang sesuai ya. Jangan tempat yang keras tak sesuai, nanti jatuh luka badan kamu ya. Cari di kawasan berumput lah ya. Okey, ada beberapa soalan yang kamu perlu jawab. Nanti lihat balik soalan-soalan ni, ada 2, 4, 6 soalan ni kamu perlu jawab. Salin soalan dan jawab dalam buku tulis pendidikan jasmani dan kesihatan ni. Itu kamu dah buat kan? Sambung je buku yang sama. Okey. Di akhirnya nanti cikgu akan sharekan link video rakaman ini, kamu boleh lihat semula di sini dan tekan pautan bawah untuk menjawab kuis. Nanti cikgu akan bagi juga pautan kuis online ya. Masa akhir menjawab pada 12 Februari. Jadi itu saja pelajaran hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham dan jelas dengan pembelajaran hari ini dan lakukan dengan terbaik ya. Kita sama-samalah berdoa semoga COVID ini akan ditarik lah akan ditarik dan hilang di dalam muka bumi ni ya, supaya kamu dapat ada ke sekolah ya, dan dapat belajar dengan lebih baik ya. Okey, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ni bila pasang